Muslim muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dalam rancangan Lega Ilmu Astro Oasis, masih membahaskan tajuk percaya kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Dan bagaimana penyelesaian ni Ustaz? Mungkin kita akan bahaskan bagaimana jalan penyelesaian. Mungkin di sana mungkin Ustaz boleh ceritakan tentang sirah-sirah Nabi, mungkin ada kaitan penyelesaian daripada dulu lagi tentang sihir ni Ustaz. Sila Ustaz. Okey. Dalam berkaitan dengan sirah Nabi ni, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Siapa bagi peluang? Ya Allah, saya insya-Allah. Jadi insya-Allah dalam penyelesaian perkara ni sebenarnya kita faruduh ila Allah wa rasulih. Kembali kepada Allah, kepada ayat Al-Quran dan kembali pada benteng Al-Quran yang sangat hebat, kebal, hebat. Jadi di antara kalam Allah yang boleh kita amalkan, yang mana biasanya diamalkan oleh pengamal perubatan Islam. Ni Ustaz, ni tip nak guna Ustaz nak? Boleh. Boleh Ustaz? Insya-Allah. Okay. Jadi saya kaitlah dengan sirah tadi kan. Sirah tadi pernah berlaku dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam. Di saat yang mana Allah Taala arahkan Nabi Musa dalam keadaan dia sebagai seorang hamba Allah, kemudian nak melawan nak lawan dengan musuhnya Firaun laknatullah. Di saat itu tidak ada perkara lain melainkan tawakal tinggi pada Allah. Kemudian Allah Taala arahkan kepada Nabi Musa dalam firman Allah, wa auhayna ila Musa an alqi asak fa iza hiya talqafu ma yafikun fa waqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Maksudnya apa di situ? Mana di saat itulah digunakan Allah Taala kurniakan kepada Nabi Musa tongkatnya. Ni sirah tongkatnya yang mana dengan izin Allah tongkatnya itu bertukar menjadi ular, kemudiannya membuktikan kebenaran hak daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ayat ibtalus sihr. Jadi antara penyelesaiannya kita sama-sama lah insya-Allah, kita sama-sama hafal ayat ni, yakini ayat ni, berdoa pada Allah, rayuan daripada Allah dengan tawakal dan keimanan kita yang tinggi kepada Allah, Al-Quran, Rasulnya dan segala yang bagaimana Ustaz kalau kita amal ayat kursi Ustaz? Saya kata ada kena baca, Tok Bamo jumpa Ustaz dia kata ente baca 375 kali nescaya tak kena, betul Ustaz? Ayat sebagai suatu alat ataupun sebagai suatu rayuan kita kepada Allah, wasilah sahaja. Yang sebenarnya dalam kita baca ayat tadi, di penghujung ayat tu cara doa, ya Allah ya Tuhanku, aku pohon daripadamu dengan ayat Al-Quran yang aku baca ni, dengan ayat tu kursi yang aku baca ni, kau sembuhkanlah penyakitku, kau bentengilah aku. Sekali Ustaz kena yakin. Itulah dia yang baru nak cakap, tu kena yakin. Mungkin Ustaz apa nama tanda-tanda Ustaz, tanda-tanda penyelesaian ni. Sihir tu macam mana, orang tu macam mana, alamat-alamat, dalil. Sekarang kalau sihir itu dibuat oleh orang-orang yang kita anggap bukan Muslim, memang jelas dikenali. Dibuat oleh orang-orang yang bukan Muslim. Jadi itu memang kita tidak ada yang lain, memang itulah sihir. Tapi bagaimana kalau kejadian orang Islam sendiri yang secara terselindung melakukan hal yang serupa? Macam mana nak dikenali? Di sana ada beberapa tanda. Di sinilah kadang-kadang kita terkeliru. Yang pertama sekali, orang yang dikatakan sebagai melakukan sesuatu yang bersifat istidraj, dia rasa berhak untuk mendapatkan kejadian itu. Yakni dia rasa kalau dibuat itu, dibaca itu jadi, dan dia rasa memang patut pun dan berkelayakan dia dapat. Itu alamat. Alamat dia. Ya, alamat dia apa-apa yang terjadi itu dia rasa memang itu layak dia dapat hasil daripada amalan-amalan dia itu. Alamat pertama istidraj. Yang kedua, dia rasa bangga dengannya, menyombongkan diri, mengheboh-heboh, bising sampai satu kampung Ustaz, semua orang tahu. Kalau buat kad bisnes Ustaz, bomo terkenal busuk. Ya. Mana Ustaz? Ini alamat tu. Ya. Jadi tak boleh buat kad Ustaz. Sebab itu ini disiplin yang perlu kita lihat kepada pendapat yang sudah dikemukakan ulama dulu. Bukan saya kata tidak boleh. Tapi sikap itu menunjukkan alamat bahawa yang itu adalah istidraj. Orang suka berbangga-bangga dengannya, mengheboh-hebohkannya. Sikap seperti itu alamat kepada bahawa yang terjadi itu adalah istidraj, yang tipu daya. Yang ketiga, merasa mesra, merasa senang, dia merasa sedap dapat itu, alamat bahawa itu ada satu istidraj yang ditipu daya juga. Dia selesa, semakin jadi. Akhir sekali semakin hanyut. Bahkan kadang-kadang dia melanggar batas syariat pun jadi juga. Masa mesra. Dan yang terakhir, dia akan merendahkan yang lain. Alamat ini, dia akan menghina orang lain, merendahkan lain, dia yang paling hebat. Ini tanda. Mana-mana salah satu tanda, inilah tanda istidraj. Apa istidraj? Tipu daya. Apa tipu daya? Orang itu tertipu dan orang lain pun tertipu dengannya. Manusia itu memang melampaui batas. Kalla innal insana la yatagha. Imam Adik mungkin nak tambah? Silakan. Bagaimana cara penyelesaian ke apa pun yang kita boleh kongsi?
kita kena tahu Ustaz, bahawasanya syirik ini merupakan kezaliman seperti yang tertera dalam Al-Quran. Inna syirka la zulmun azim, surah Luqman. Sungguh syirik itu adalah kezaliman yang besar. Kezaliman apa Ustaz? Dia ada dua kezaliman. Kezaliman kepada diri kita sendiri, kezaliman kepada orang lain. Diri kita sendiri, Tuhan dah menjadikan kita makhluk yang paling mulia. Tapi kita meminta pertolongan dengan orang lain, meminta pertolongan dengan jin yang hina, jin kafir yang hina itu. Kita merendahkan diri di hadapan mereka, yang pertama. Yang kedua, kita menzalimi orang lain. Macam mana Ustaz? Kadang-kadang orang tu dah nak kahwin, kita pergi pukau, kita bagi saka menyebabkan dia tak boleh kahwin, kita menzalimi orang lain. Ni dia bercinta ni 20 tahun Ustaz. Bercinta 20 tahun, bertunang 40 tahun. Dari 60 tahun I love you tak jadi punya Ustaz. Betul Ustaz. Ini masalah dah Ustaz. Ni pukau je Ustaz ni. Itu panggil menzalimi orang lain Ustaz. Arhamar Rahimin. Bahaya ni. Dia tidak hak orang tu untuk berkahwin, dia dah nak berkahwin, tapi kita melarang hak dia, kita menyekat hak dia dengan kita hantar benda-benda yang tak elok ni Ustaz. Itu kezaliman. Orang Melayu kita buat Ustaz. Memang zalim. Sebab itulah hukumnya berat ya. Hukum berat. Memang hukum berat. Kalau belajar tu harus, tapi mengamalkannya tu syirik, mengamalkan berdosa besar, neraka jahanam tempatnya. Saya ingin memberi satu pengalaman saja. Sekitar lebih kurang belasan tahun terlibat, ada satu pengalaman tentang hal semacam ini. Yang sampai satu tahap, seorang yang baru nak kahwin, bercinta dan sebagainya, permulaan kahwin, malam pertama sudah tidak ada erti perkahwinan, sudah tidak ada. Tak masuk akal. Satu kezaliman dan banyak perkara. Ya, terjadi. RM9,999 tunai tu tak? Betul. Kadang-kadang terjadi juga. Selalu saya didatangi juga oleh peniaga-peniaga yang membuat rungutan, masalahnya ini real yang terjadi. Kedai yang baru buka tiba-tiba saja laku, dengan begitu laku sekali, dengan serta-merta saja dia down begitu. Lalu rungutan, yang penting rungutan orang yang lalu tak nampaklah, nampak itulah macam-macam. Kenapa semua? Jadi itu erti kezalimannya. Ustaz, betul Ustaz. Kadang-kadang kita lalu tepi jalan, kedai tu buka tau, tapi tak nampak orang cakap lu brother, tak nampak lu kat mana niaga brother kan. Ada kan. Kita tak nampak. Kita tak nampak ke siapa yang tak nampak tu ya. Mungkin Dia benda ni berasal daripada hati. Kadang-kadang orang dengki. Orang dengki itulah sebab dia letak benda tu jadi tak nampak kedai. Makan kadang-kadang keluar paku lah, macam-macam orang cakap. Makan paku. Besi tu. Pucuk paku. Bertukar. Pucuk paku bertukar di paku. Allah Rabbi. Tuan-tuan dan puan-puan, hebat betul, hebat. Saya nak belajar kat tu. Macam mana nak buat. Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan ke mana-mana. Lega Ilmu Astro berhenti seketika, berehat tiga. Jumpa lagi.